Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekawanan saudara mara semua, berjumpa lagi dengan channel Ashiri Lover. Salam dari Melayu Kepulauan Riau Indonesia, dari Pulau Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Pada hari ini saya nak ngajak penonton semua untuk membayangkan sejarah Melayu dengan mengibaratkan Melayu itu ialah sebuah cermin. Okey, langsung aja kita mula. Jadi ada seorang raja Melayu yang hidup pada zaman dahulu, betul. Jadi raja ni memimpin rakyat yang sangat ramai. Pada masa tu Melayu tengah jaya. Pada satu hari raja menjumpai sebuah cermin yang sangat besar. Diambillah cermin ni dan dibawa ke kerajaan. Cermin ni, setiap orang yang bercermin depan cermin tu, orang yang bukan Melayu menjadi Melayu. Yang pertama. Yang kedua, ternyata sejak cermin tu diletak di dalam istana kerajaan, maka orang mulai ramai datang ke kerajaan tu untuk berniaga. Dan itulah tuah cermin itu. Dan cermin itu diberi nama cermin Melayu. Raja mempunyai banyak anak. Di antara anaknya ada Langkasuka, ada Sriwijaya, ada Kadaram, ada Champa, ada Brunei dan banyak-banyak lagi. Beberapa anaknya ada yang pergi merantau sampai ke Madagaskar, ada yang ke Hawaii, ada yang ke Selandia Baru, ada yang ke Australia dan berbagai macam kawasan-kawasan yang lain. Setiap anak-anaknya dibagikan oleh raja, dikerat cermin tu untuk diberikan kepada anak-anaknya. Jadi ada anak dia yang merantau ke Madagaskar, bawalah cermin tu kecil sikit. Yang pergi ke Hawaii, bawalah sikit cermin tu. Dan ke mana je orang Melayu pergi, di situ dia buka pasar, maka akan ramai orang berniaga dekat pasar tu dan cukai akan didapat oleh pangeran-pangeran itu ataupun raja di tempat-tempat barunya. Akhirnya waktu terus berjalan. Pelan-pelan raja pun mangkat dan bergantilah raja baru. Raja baru namanya Sriwijaya. Dia adalah anak dari raja sebelumnya, iaitu Raja Melayu. Pada masa Sriwijaya tengah memimpin, bukan main, semakin maju orang Melayu. Pada masa itu kekuasaan kita ada dekat Palembang. Palembang ramai dengan pendatang dari berbagai macam kawasan untuk berniaga dekat kawasan Palembang. Dan tentunya Palembang kena juga bersaudara dengan beberapa adik-beradiknya yang ada dekat kawasan Kedah dan juga beberapa kawasan lain. Tentunya masih erat lagi persaudaraan mereka. Sehingga pada suatu hari akhirnya kena nama pun cermin ni cermin bertuah. Jadi ramai penjahat ataupun perompak yang berusaha merebut cermin ni dari tangan orang-orang Melayu. Sehingga pada suatu hari datanglah serbuan dari arah utara dan selatan untuk menghancurkan Sriwijaya dan Kedah untuk merebut cermin tu dari tangan orang-orang Sriwijaya dan juga dari tangan orang-orang Melayu yang tersebar di beberapa kawasan. Dan akhirnya Sriwijaya pun runtuh. Pada masa itu akhirnya Sriwijaya dapat menyelamatkan cermin utama. Jadi tadi kan cerminnya besar, akhirnya dipotong kecil-kecil, dikerat kecil-kecil, dibagi ke anak-anak raja tadi. Tapi yang paling utama ada dua cermin. Satu cermin namanya Sriwijaya dan satu cermin namanya Melayu. Beberapa cermin kecil tadi dah dibawa oleh pangeran masing-masing dengan nasib masing-masing. Tapi yang utama meneruskan dari Melayu tadi, ada cermin yang memang bernama Melayu dan ada cermin yang memang bernama Sriwijaya. Akhirnya pada suatu hari, bangsa Melayu menemui satu titik kebangkitan semula, satu titik kejayaan semula. Tepatnya apabila Palembang rubuh, orang-orang Melayu berpindah ke Lingga, berpindah ke Bentan, berpindah ke Temasek hingga akhirnya menemukan satu tempat yang bernama Melaka. Di tempat itu akhirnya cermin Sriwijaya, cermin Melayu, cermin Kedah, cermin Brunei dan segala macam cermin lagi bersatu pula di Melaka pada saat itu. Akhirnya Melaka pun menjadi satu bandar yang sangat maju pada zamannya. Dibangunlah kota-kota yang lain untuk menopang kemajuan bandar Melaka dan membuatkan kerajaan Melaka menjadi semakin maju. Pada masa tu Melayu dikenal dengan nama Melaka. Disebut Melaka, orang tahu Melayu, disebut Melayu dan orang pun tahu Melaka. Sinonim Melaka dan Melayu pada masa itu. Pada masa kejayaan Melaka itu, cermin Melaka ini, dia cermin yang ikut tempat. Kalau sebelumnya namanya Melayu, akhirnya berpindah ke Sriwijaya, namanya adalah cermin Sriwijaya. Apabila dia berpindah ke Melaka, namanya adalah cermin Melaka. Dan cermin Melaka ni dijaga oleh Hulu Balang ataupun Laksmana ataupun Panglima yang hebat-hebat pada masa itu. Sebutlah namanya Hang Tuah, ada Hang Jebat. Orang tak berani nak merebut cermin tu dari tangan orang Melaka pada zaman itu ketika Melaka tengah jaya-jayanya. Tapi sayangnya ada konflik internal yang kita tahu sendiri. Konflik di dalam istana sendiri antara Hang Tuah, Hang Jebat dan juga Sultan. Sehingga akhirnya merobohkan pelan-pelan kuasa kejayaan Melaka itu. Sehingga sampai pada satu masa Portugis datang untuk merebut cermin tu dari tangan orang-orang Melaka, dari tangan Raja Melaka.
Dan Portugis datang bukan hanya Portugis, tapi beberapa orang yang sebelumnya pernah dikalahkan Portugis dan bersumpah setia akhirnya kepada Portugis untuk menolong Portugis ke mana saja Portugis pergi berperang. Artinya Portugis juga semakin ramai. Dan di dalam Melaka pada saat itu memang Melaka orangnya ramai, tapi tak semua setia kepada rajanya. Maksudnya ramai juga orang-orang luar yang raja tu nyangka orang-orang ni akan nolong Melaka apabila Melaka diserang oleh pihak musuh nanti. Tapi ternyata orang-orang yang dipercaya raja itu bukan orang-orang Melayu itu. Ternyata apabila Melaka diserbu, dia tak hendak nolong Melaka. Dia merik rasa ke Melaka, macam dia iri, macam seolah-olah dia iri. Dia biar je lah Melaka tu jatuh, rasalah raja macam tu. Dan orang Melayu Melaka sendiri yang sudah kehilangan panglima utamanya ataupun hang tuah pada masa itu memang berjuang, tak punya arah pada masa itu, tak punya pemimpin yang betul dapat mengarahkan tentara pergi ke sini, mengarah pergi ke sini apa semua. Tak ada panglima yang betul-betul dapat membuat itu. Dan di antara orang-orang Melaka pada zaman tu ada pula yang nunjukkan di mana kelemahan Melaka. Dekat sini jalan masuk, dekat sini pintu keluar, dekat sini jembatan yang senang diroboh. Macam-macam rahasia-rahasia Melaka akhirnya dibongkar, diberikan kepada pihak Portugis pada masa tu. Dan cermin yang ada di Melaka tadi, cermin yang bernama Sriwijaya dan cermin yang bernama Melayu, akhirnya terpaksa Melaka selamatkan. Raja Melaka terpaksa selamatkan untuk disembunyikan ke satu tempat. Dibawalah kedua-dua cermin ini ke negeri Johor pada masa itu. Apabila sudah tiba di negeri Johor, satu cermin lagi disuruh raja untuk dibawa oleh anaknya, dibawa ke utara, dibawa ke negeri Perak. Maka cermin itu pun berpisah dua. Waktu terus berjalan, cermin yang sebelumnya bernama Sriwijaya dan Melayu itu akhirnya bertukar nama menjadi cermin yang bernama Johor dan Perak. Di Perak, pihak Siam beberapa kali berusaha merebut cermin itu dari tangan orang-orang Melayu yang ada di Perak. Di Johor masih panjang ceritanya. Kita teruskan yang ada di Johor. Kerana saya orang Kepulauan Riau, tentunya saya baca sejarah Johor Riau. Jadi saya lebih faham tentang sejarah Johor Riau. Untuk sejarah Peraknya saya takut salah Jadi yang terjadi di Johor pada masa itu, apabila cermin, salah satu cermin yang ada di Melaka tadi ada di Johor, apa yang berusaha dibuat Johor adalah berusaha mempertahankan cermin itu dari tangan Portugis. Dan Portugis juga sakit hati. Maksudnya, apalah gunanya ia merebut Melaka tapi ia tak punya cermin tu. Orang tak nak berdagang dekat Melaka kerana cermin tu tak ada. Dan Portugis pun kalau dia nak bercermin dekat cermin itu, Portugis tak dapat untuk menjadi seorang Melayu. Portugis tetap menjadi seorang Portugis kerana pada masa itu syarat untuk menjadi orang Melayu adalah dia harus Islam. Jadi kalau sebelumnya tak ada macam tu, akhirnya ada macam tu. Jadi kalau orang Islam dari mana-mana pun, kalau dia bercermin depan cermin tu, dia akan merasa jatuh cinta kepada Melayu dan dia akan menjadi Melayu. Tapi kepada orang yang bukan Islam, bercermin dekat cermin tu tak akan menjadi orang Melayu. Tetaplah macam tu. Akhirnya Portugis pun sakit hati. Banyak cermin-cermin yang lain yang ada dekat Melaka. Portugis terpukau tengok beberapa cermin yang ada dekat Melaka, tapi bukan itu cermin yang Portugis cari. Portugis pun berusaha mengejar sampai ke Johor. Perang antara Johor dan Portugis akhirnya tidak menemukan satu pun pemenang di antara keduanya. Tapi Bandar Melaka tetap berada di bawah kuasa Portugis. Tapi Johor tidak takluk kepada Portugis pada masa itu. Akhirnya datanglah satu pihak yang menawarkan sebuah perjanjian. Dia mengatakan bahawa kami tolong Johor untuk berperang dengan Portugis. Apabila Portugis dapat kita kalahkan, maka cermin yang ada di Johor tu untuk kami. Tentunya Johor tak hendak pada masa tu. Akhirnya Johor nolak tawaran itu. Dan pihak yang nawarkan itu tersinggung sehingga terjadilah perang. Terjadi pula perang tiga segi pada masa itu. Perang yang lama antara Johor dan Portugis dan satu pihak itu lagi. Akhirnya perang sekian lama tidak menemukan siapa pun pemenangnya. Sampai pada satu hari ada datang seorang yang seakan-akan bijak. Badan dia tinggi besar, putih. Lebih dari orang Portugis ni tingginya, tinggi lagi. Rambut dia antara merah dengan kuning. Kalau rambut orang Portugis antara hitam dengan kuning, rambut dia antara merah dengan kuning. Luar biasa baik, ramah dan pandai mengambil hati orang Melayu. Pada masa tu namanya Belanda. Belanda datang merayu pihak Johor dengan mengatakan kami akan bantu Johor untuk berperang dengan Portugis. Tapi syaratnya cermin yang ada di Johor tu ambillah untuk Johor. Tapi hasil perniagaan dari cermin kerana tuah cermin itu, keuntungan yang disebabkan oleh tuah cermin itu kita bagi dua, kata Belanda. Dan Johor pada masa tu, ya, setuju, kata Johor. Akhirnya terjadilah satu kerjasama antara Johor dan Belanda untuk menyerang Portugis yang ada di Melaka. Dan Portugis pun kalahlah. Dan Bandar Melaka akhirnya dapat direbut semula oleh orang-orang Melayu. Dan cermin tu pun dibawalah ke Melaka sekejap.
Dan di Melaka ini dibukalah lagi perniagaan. Semua orang datang berbondong-bondong, beramai-ramai untuk berniaga di Melaka lagi. Semakin laku, semakin jaya, semakin kaya pada masa itu. Dan kerana berkongsi dengan Belanda, maka keuntungan yang ada di Melaka dibagi dua antara Johor dan Belanda. Sampai pada satu hari, Belanda semakin tamak. Kena tahu bahawa sebenarnya Melayu ni punya banyak lagi harta dari apa yang Belanda tahu. Akhirnya di saat orang Johor tengah lemah, Belanda pun cari pasal, sengaja membuat orang Johor sakit hati, supaya akhirnya Johor ngamuk dan terjadilah perang. Belanda memang sengaja mancing. Ada satu kapal Inggeris nama kapal Betsy hanyut dekat Laut Melaka. Akhirnya Belanda ngambil kapal tu, merampas semua hasilnya dan semua untuk Belanda. Belanda tak nak bagi ke Johor. Dan Johor pun tentunya tersinggung dengan itu dan merasa bahawa perjanjian kongsi dagang antara Belanda dan Johor sudah dihancurkan. Dan semenjak itu terjadilah perang. Maka 1783 terjadilah perang di Selat Riau antara Pulau Penyengat, Pulau Bintan dan Hulu Riau yang sekarang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Silakan kawan semua datang ke Kepulauan Riau. Saya promosikan sekali lagi kampung halaman saya. Dan pada hari itu, kapal Belanda, kapal Malakas Wolferen dapat ditenggelamkan dan Belanda pun berbaliklah ke Melaka pada saat itu. Dan pada masa itu, Raja Haji Fisabilillah dan beberapa pemimpin-pemimpin Melayu yang lain bersama-sama untuk merebut kembali Bandar Melaka dari tangan Belanda. Tapi ternyata Belanda dia takkan berani untuk cari pasal dengan satu kerajaan kalau dia tak tahu bahawa kerajaan tu ada kelemahan. Belanda berani cari pasal kalau memang dia tahu satu kerajaan tu ada kelemahan. Dan dia tahu bahawa pada masa tu orang-orang Johor tengah ada bermusuh dengan beberapa kawasan yang lain dan itu dimanfaatkan oleh Belanda. Sedangkan orang Johor pada saat itu tak ada pilihan lain. Kalau memang ada orang nak bersahabat, silakan. Tapi kalau memang orang nak bermusuh, apa boleh buat. Dan tak disangka-sangka pada satu hari cermin yang biasa dipakai orang Johor tu diporak oleh seorang pengkhianat dan digunakan kaca dari cermin tu untuk menikam orang-orang Melayu. Dan mangkatlah Raja Haji Fisabilillah di Teluk Ketapang. Kalahlah Johor, Pahang, Riau, Lingga pada saat itu. Sehingga akhirnya Belanda pun berkuasa ke atas negeri Johor, Pahang, Riau, Lingga. Tengah dalam keadaan susah tu, akhirnya datang pula Inggeris. Inggeris nawarkan diri. Inggeris mengatakan bahawa Inggeris takut dengan orang Johor, Pahang, Riau, Lingga. Inggeris nak bersahabat dengan orang Johor, Pahang, Riau, Lingga. Tapi pada masa tu orang Inggeris makin ramai datang. Orang Inggeris dah jumpa Australia dekat Nun Selatan sana, dah jumpa Selandia Baru dekat Nun Selatan sana. Sehingga akhirnya pihak Inggeris pun bukan dia dapat berpakat dengan orang Johor, Pahang, Riau, Lingga. Dia berpakat kepada Belanda untuk membelah dua Johor Riau menjadi dua kawasan, di mana Singapura, mulai dari Singapura bawa ke utara, akan menjadi satu kawasan untuk ditaklukkan oleh Inggeris. Dan Singapura bahagian ke bawah, Pulau Batam ke bawah terus, adalah hak kepada Belanda untuk ditaklukkan. Perjanjian antara Inggeris Belanda itu disebut dengan Traktat London dan hancurlah pada masa itu Johor Riau terbelah dua, ditambah dengan perselisihan faham di dalam kerajaan Johor Riau pada masa itu. Dan akhirnya Johor dengan rajanya sendiri dan Riau dengan rajanya sendiri. Apa khabar cermin tadi? Cermin tadi akhirnya diporak dua lagi, satu dibawa ke Johor, satu dibawa ke Riau. Di Riau ni pula akhirnya ada berbagai macam hal terjadi. Belanda berusaha nak merebut cermin ni dan Belanda menghancurkan kerajaan Riau Lingga. Pada satu hari 1911, kerajaan Riau Lingga ditutup oleh pihak Belanda dan Belanda mengambil cermin tu. Dan apa yang dilakukan Belanda apabila Belanda mengambil cermin tu? Belanda dapat merebut cermin tu tapi Belanda tak dapat tuah dari cermin itu. Dan pada saat itu jadi titik balik untuk Belanda, jadi bala pula untuk Belanda. Dan akhirnya cermin ni pun dibagi-bagi, dikerat-kerat di beberapa kawasan saudara yang lain. Kalau yang ada di Perak tadi, dia berbagi pula dengan Melayu kawasan Deli, Langkat, Serdang, Asahan. Lepas tu yang ada dekat Johor Riau tadi berbagi pula dengan kawasan Siak dan juga Pontianak, Mempawah, Sambas, Indragiri. Jadi cermin yang besar tadi semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil sampai kepada 1911 itu semakin kecil lagi habis Perang Dunia Pertama, semakin kecil lagi. Jadi sebelumnya kita dapat bercermin nampak muka sampai ke kaki. Akhirnya ketika cermin ni kecil-kecil, orang Melayu bercermin pun akhirnya kena kecil sangat. Orang Melayu jadi tak percaya bahawa dia tu Melayu. Macam dia bercermin cuma nampak entang mata, dia bercermin cuma nampak entang kening, dia bercermin cuma nampak entang hidung atau bibir je. Dia tak yakin dia ni Melayu atau tak.
Dan apabila dia tengok orang lain, oh orang tu Melayu, ada juga sebenarnya dia cermin ni lah retak hancur bersepai. Dia bercermin pun dia tak nampak bahawa dia tu Melayu atau tak, tapi dia mengatakan aku Melayu yang sebenarnya, engkau bukan Melayu kerana cermin tu dah hancur, tak macam dulu-dulu lagi. Dan macam mana pun cermin ni pun kalau disambungkan semula, dieratkan lagi, diletakkan dalam satu bingkai lagi, dapatlah bersatu cermin ni. Tapi untuk berkaca, untuk bercermin, nampak satu badan lagi. Macam mana kalau cermin lah retak 1000 tu, istilah kata kalau kita bercermin tetap juga tak nampak tak sempurna kan. Jadi pasal cermin ni, beberapa pihak Melayu di mana-mana pun memegang serepih cermin ni sikit sama sikit. Dan semoga cermin yang sikit sama sikit dipegang bersama-sama ni, yang ada dekat Malaysia, yang ada dekat Brunei, yang ada dekat Pulau Kalimantan, yang ada dekat Pulau Sumatera, yang ada dekat Kepulauan Riau ni, yang ada dekat Bangka Belitung, yang ada dekat kawasan mana-mana pun, yang ada dekat Australia, yang ada dekat Sri Lanka, yang ada dekat Filipina, untuk sama-sama mengerat-eratkan cermin ini supaya kita tahu siapa kita yang sebenarnya. Semoga bangsa kita dapat bangkit kembali, jaya kembali. Semoga dapat mempererat silaturahim. Walaupun semuanya sudah berlainan sekarang, cermin ni ada yang diletak dekat bingkai bendera Jalur Gemilang, ada juga yang letak dekat bingkai bendera Sang Saka Merah Putih, ada juga yang letak dekat bendera Singapura, ada juga yang letak dekat bendera Brunei, ada juga yang letak dekat bendera Filipina, macam-macam lah. Jadi cermin ni digunakan. Dan saya berharap orang Melayu bersama-sama yang megang cermin tu serba sikit dapat bersaudara, dapat mempererat silaturahim lagi. Cermin tu biarlah tetap menjadi cermin, jangan digunakan menjadi kaca untuk menikam sesama saudara Melayu yang dulu pernah terjadi. Cermin itu biarlah walaupun hanya nampak kening, mata atau hidung, tapi sekurang-kurangnya kita masih dapat bercermin dan sadar bahawa diri kita adalah Melayu. Agaknya itu je video kita sekali ni. Mudah-mudahan kekawan yang faham semua dapat merenungkan ini. Kita ibaratkan bersama-sama Melayu macam cermin tadi. Kalau ada komen-komen di kekawan semua mengibaratkan Melayu dengan hal-hal lain, benda-benda lain, silakan. Saya terima, sama-sama kita belajar, sama-sama kita mengeratkan silaturahmi. Salam dari Pulau Singkep, Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia, untuk saudara saya Melayu di mana-mana pun. Salam satu Melayu, takkan Melayu hilang di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.